takwa. Kesempurnaan takwa yang ketiga mengenai lidah. Mengenai lidah. Sebelum ni kita bahas dua kesempurnaan. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Yang ketiga, maka kita wajib memelihara lidah kita untuk mencapai kesempurnaan takwa. Okay, Ustaz ulang balik takwa tu apa? Takwa tu takut gerun, patuh taat. Itu takwa. Hakikat mensucikan diri daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dia. Dia punya kesempurnaan dia ada 5. Sekarang ni baru masuk yang ketiga. Lagi 2, hati dan perut. Hati dan perut. Jadi yang ketiga mengenai lidah. Lidah kita lah, lisan kita ni. Lisan kita ni salah satu ciri kesempurnaan apabila kita jaga. Okay, kemudian wajib atas anda memelihara lidah, mengawalnya dan mengikatnya. Memelihara lidah, mengawalnya dan mengikatnya. Mengikat bukan kita ikat lidah kita tu. Kita kawal dan kita nak keluarkan sesuatu perkataan, kono jago-jago. Mengawalnya dan mengikatnya kerana sesungguhnya lidah itu anggota yang paling liar. Bahkan dalam sabda Nabi SAW, 2 lubang yang membuatkan kita masuk neraka. Yang pertama lubang mulut dan lubang kemaluan. Jadi lubang mulut ni makna tuan-tuan sekalian anggota yang paling liar dan melampaui batas dalam kejahatan serta paling banyak menimbulkan kerosakan dan permusuhan. Jadi lidah kita ni kalau kita tak jaga, dia akan merosakkan dan akan terjadinya permusuhan. Kalau kita tak jaga lidah kita. Itu sebab lidah kita ni kita kena jaga. Sebutan kita ni kepada orang jangan kita sakitkan hati orang. Dia akan menimbulkan kerosakan dan permusuhan. Sebab apa? Sebab lidah. Fitnah pun berlaku sebab apa? Sebab lidah kita. Jadi lidah ni kata ulama liar. Jadi kita kena jaga, kena ikat. Kena pasang. Kena ada dia punya kandang dia. Tak boleh kita lepaskan macam tu. Kalau kita lepaskan macam tu, kata ulama, dia akan melampaui batas dalam kejahatan serta paling banyak menimbulkan kerosakan dan permusuhan. Sebab apa? Sebab lidah kita. Sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah bahawa beliau telah berkata. Siapa Sufyan bin Abdullah ni? Sufyan bin Abdullah nak mempenuh dia. Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Al-Harith Al-Thaqafi At-Taifi. Adalah seorang sahabat Nabi SAW dan seorang gubernur di Taif yang telah dilantik oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibn Majah. Jadi seorang sahabat Nabi yang besar, gubernur di Taif, mana dia wakil khalifah di Taif. Kalau Yaman, Mu'az bin Jabal. Kalau di Syam, Bilal bin Rabah. Kalau Abdullah, Sufyan bin Abdullah ini gubernur di Taif. Makna wakil khalifah. Kami telah meriwayatkan daripada Sufyan bin Abdullah bahawa beliau telah berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah, apakah yang paling banyak engkau takuti terhadapku? Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya sendiri lalu bersabda, inilah. Makna Sufyan bin Abdullah tanya Rasulullah, yang paling ditakuti apa? Lidah. Buat keluar, tarik. Lidah ni yang paling ditakuti. Sebab lidah ni yang terjadinya permusuhan ataupun kerosakan disebabkan apa? Disebabkan lidah kita. Jadi kesempurnaan takwa ni kita jagalah lidah kita. Jangan sewenang-wenangnya kita nak khabarkan sesuatu yang kita tak tahu. Yang kadang-kadang kita tak tahu pun kita melanggar, tuan-tuan sekalian. Lagi-lagi bersangkutan dengan agama. Tak tahu tanya, rujuk dulu.
Jangan nak main hambuh ya tuan-tuan sekalian. Sampai satu tahap menjadi kekeliruan. Kena tanya dulu. Ramai orang bijak pandai. Kenapa tak ditanya? Jadi kena tanya dulu. Kata Sufyan bin Abdullah, kena jaga lidah. Kalau tidak habis semua. Kacau bilau jadi. Apabila kita ni lagi-lagi bersangkutan bahagian akidah, bahagian tauhid, kena tanya. Nak tahu bagaimana sifat Allah, kena belajar. Belajar dengan guru, belajar berkitab. Jangan tengok haji Google manjang Jangan tengok YouTube manjang Kadang-kadang video tu tak habis dah. Kena tengok habis-habis dulu. Kadang-kadang syarah tak habis. Yang membuatkan kita pun keluar bondo yang kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita sebut. Jadi dengan izin Allah, lidah kena jaga. Dalam permusuhan berlaku pun sebab lidah, fitnah, buruk-burukkan orang. Kena jaga lidah, sebab lidah ni tidak bertulang. Dia sadap nak nyebut itu. Itu sebab setiap perkataan yang kita keluar kena ada wajah Allah. Kena ada apa yang Allah Ta'ala mahukan. Wajah tu bukan bererti muka wajah tu, tidak. Wajah tu bererti, kata ulama apa? Apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bahasa kesupian. Bukan kita cakap wajah tu muka Allah Ta'ala. Seperti dalam istiwa itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bersemayam bukan bererti Allah duduk atas. Mana duduk ada singgasana di atas arasy itu. Tidak. Itu bukan yang ditafsirkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Istiwa itu apa makna? Istiwa itu bermakna kejadian Allah Ta'ala yang sempurna, besar makhluk. Nak bagi tahu akan arasy itu adalah satu tempat yang tinggi, darajat. Tak ada yang boleh sampai melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar makhluk dia. Nak menunjukkan kehebatan, kebesaran Allah Ta'ala. Bukan bermakna istiwa tempat duduk. Ini apabila tak habis belajar, kita main hambuih dengan lidah kita yang membuatkan orang keliru. Ada yang menafsirkan istiwa itu apa? Singgah sana, tempat, masa. Jadi kalau kita buka kitab sifat mengenal Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Allah Azza wa Jal, ada satu sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Jadi apabila setiap apa yang keluar pada mulut kita berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan ketauhidan, semua berdasarkan ulama'. Apa yang ulama' ungkapkan, Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang kita sampaikan. Bukan daripada mulut ataupun lidah kita semata-mata. Jadi itu dari sudut agama, dari sudut akidah, dari sudut tauhid, dari sudut kehidupan kita pun, hidup bermasyarakat, lidah kena jaga, jangan leza bona. Jangan leza bona, jangan menyangiti hati orang. Kalau kita suka sakit hati orang, orang akan hasad, akan dongki pada kita, akan hantar benda-benda yang tak elok, akan buat benda-benda yang tak elok. Sebab apa benda tu berlaku? Sebab lidah kita. Itu sebab nasihat Nabi SAW, jawapan yang diberikan kepada Sufyan bin Abdullah, gubernur di Taif itu zaman Umar ibn Al-Khattab. Makna Rasulullah tunjuk lidah yang paling takut. Itu sebab lidah kita ni kena tertib. Kan, jangan laser pun lah. Kita sebenarnya makin tua makin elok lidah kita. Bukan makin tua makin laser lidah kita. Itu tak nak tu. Makin berumur makin taruk lah lidah tu. Jadi lidah dengan Allah kena jaga. Itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lidah kita ni lah mana yang mengeluarkan kata-kata. Tak ada lidah kita nak bercakap macam mana. Kan, orang kena stroke, lidah dah masuk ke dalam. Memang tak boleh bercakap lah. Sebab lidah itu dengan izin Allah tidak normal, kan. Jadi hari ni Allah Ta'ala bagi kita lidah, kita kena cakap benda yang elok. Supaya semayang lah, ayah-ayah sekalian. Apabila kita semayang, apa yang kita lontarkan, benda elok. Kan, apa yang kita lontarkan, awal kita angkat niat. Kita niat, kita ni semayang 3 rakaat maghrib lillahi ta'ala. Lepas tu takbir, sabut akan Allahu Akbar. Kita mengaku angkat tangan, Allah Maha Besar. Kita ni kecil je. Kita ni tak ada apa-apa melainkan Allah Azza wa Jal. Lepas tu kita iftitah. Dalam tu ada ikrar kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita Fatihah, pembukaan. Pembukaan dalam salat kita, lisan kita. Dia jadi rukun dalam pembukaan.
Kalau niat tu qalbu, hati, takbiratul ihram, kita bagi tahu yang Allah Ta'ala ini hebat, Allah Ta'ala ini besar. Kita pun baca benda yang elok-elok. Bagaimana keadaan semayang, begitulah luar semayang itu. Kalau tidak, kesempurnaan takwa tu kita tak dapat. Jadi kena jaga elok-elok lidah yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Jadi kena tertiblah lidah kita ni ayah-ayah sekalian. Kan? Kena tertib lidah kita ni. Cakap dengan anak kita, dengan cucu kita ke, dengan isteri kita ke, lidah ni kena jaga. Kadang-kadang lepas kita lontarkan kata-kata ataupun bohong, nista ke, ataupun hina maki orang ke, hati kita puas, tetapi itu bukan kesukaan Allah Ta'ala. Kan kadang orang cakap lepas maki kau ni puas hati dan ke. Nah, puas hati lepas maki orang, lepas sumpah seranah ni puas hati. Tu masalah apabila kita nak mati, payah nak sebut kalimah. Nak mati payah nak sebut kalimah. Sebab itu yang keluar waktu hidup kita. Itu yang kena jaga kita punya lidah tu. Sebab kalimah keluar dengan izin Allah melalui lidah kita. Mekanisme dia tu. Itu sebab kena jaga lidah kita. Jadi, kata Rasulullah, yang paling banyak engkau takuti terhadapku, kata Rasulullah, lidah. Rasulullah, makna tuan-tuan sekalian, suruh kita jaga lidah kita. Bismillah. Riwayat daripada Yunus bin Ubaidillah. Siapa pula Yunus bin Ubaidillah ini? Yunus bin Ubaidillah adalah seorang tokoh tabi'in. Mana tabi'in? Hidup zaman sahabat. Kalau Sufyan bin Abdullah, mana dia sahabat, gubernur zaman Umar ibn Khattab. Tapi Yunus bin Ubaidillah adalah seorang tokoh tabi'in yang telah sepakat ulama tentang ketokohannya dan kepercayaannya. Beliau wafat pada tahun 139 Hijrah. Kalau sebut salaf ni, ibu ayah daripada sahabat sampai 300 Hijrah. Itu salaf. Atas pada tu disebut khalaf. Beliau ialah Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Ansari Al-Kharraj Al-Khudri radhiyallahu an. Bapanya Malik bin Sinan. Adalah sahabat Rasulullah SAW dan telah syahid dalam peperangan Uhud. Malik bin Sinan syahid dalam peperangan Uhud. Abu Sa'id sendiri telah turut menyertai perang bersama Rasulullah SAW sebanyak 12 kali. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka ilmu fiqh di kalangan para sahabat. Jadi berkata Yunus bin Ubaidillah, katanya, sesungguhnya aku dapati diriku sanggup menanggung kesusahan berpuasa pada siang hari yang sangat panas di negeri Basrah. Yang panas itu sedangkan diriku tidak tahan menanggung sabar untuk meninggalkan sepatah kata yang tidak memberi faedah kepadanya. Jadi kata Yunus bin Ubaidillah, seorang tabi'in, berpuasa di Basrah di siang hari dalam keadaan panas ini, dia boleh tahan, tetapi dia tak boleh nak tahan, nak mengeluarkan kata-kata yang tidak berfaedah. Bukan kata-kata yang haram, yang tidak berfaedah. Mana tak berdosa lagi lah, cuma sia-sia. Jadi nak mengeluarkan kata-kata tu payah. Itu sebab dengan Allah kita kena atur percakapan kita. Nak khabar bondo-bondo yang tak elok ni mudah. Nak kawal dia tu payah. Sangat-sangat payah. Ini diakui oleh Yunus bin Ubaidillah, seorang tabi'in. Ayah dia Malik bin Sinan, sahabat Nabi SAW yang syahid pada peperangan Uhud. Mana ketokohan beliau, ulama-ulama mana mengakui akan ketokohan dia, ilmu dia. Jadi dia pun bagi tahu nak tahan, nak mengawal susah. Keluar pada lidah kita ni benda yang tidak berfaedah. Tidak berfaedah, dia tak berdosa lagi ayah-ayah. Dia tak berdosa lagi. Yang haram itu yang berdosa tu. Tidak berfaedah, dia tak berdosa, cuma dia sia-sia. Macam kita buat kebajikan lah, kalau bukan kerana Allah Ta'ala, dia jadi sia-sia. Dia tidak berdosa, cuma sia-sia.
terlepas kita punya tanggungjawab tapi pahala tak dapat. Yang ni nak keluarkan mana, nak tahan, nak kawal, mengeluarkan perkataan yang tidak berfaedah, payah dia kata. Jadi nak bondo yang tidak berfaedah pun payah kita nak kawal, lagi-lagi bondo yang haram. Maka kalau begitu wajiblah anda memelihara lidah dengan bersungguh-sungguh serta mencurahkan usaha untuk menjaganya, dan anda hendaklah mengingati 5 asal dalam masalah memelihara lidah. Dan kata ulama, wajib kita pelihara lidah. Lepas tu ada bondo yang kita kena memelihara lidah kita. Kenapa kita kena pelihara lidah kita? Ada 5 asal dalam masalah memelihara lidah. Ada 5 bondo. Kenapa kita kena jaga lidah itu? Kan? Okay, yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahawa anak Adam, Abu Sa'id pula, beliau meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW sebanyak 101,070. Hadis 46 daripadanya diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. 16 daripadanya diriwayatkan bersendirian oleh Imam Bukhari. 52 daripadanya pula diriwayatkan bersendirian oleh Imam Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri telah mengambil riwayat hadis daripada para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Zaid bin Thabit, Abu Qatadah, Abdullah bin Salam dan bapanya sendiri Malik bin Sinan. Para sahabat yang telah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan lain-lain lagi. Para tabi'in yang meriwayatkan hadis riwayat beliau seperti Ibnu Musayyab, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, 2 orang anak kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu Abu Salamah dan Hamid, Amir bin Sa'ad, Atta' bin Zaid, Atta' bin Yasir, Ubaid bin Hunain, Nafi' dan lain-lain. Abu Sa'id Al-Khudri meninggal pada hari Jumaat tahun 64 atau 74 Hijrah dan dikebumikan di Baqi'. Di Madinah ada kubur Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi masalah lidah ni, riwayatnya, perawinya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Mana yang pertama? Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri waktu Rasulullah menceritakan perihal Dajjal, dia, Rasulullah, Umar ibn Al-Khattab. Sebab apabila cerita pasal Dajjal, dekat Madinah tu, ada satu perkampungan Yahudi, bangsa Yahudi. Kat Madinah ada empek kan. Makna dia keturunan ataupun Bani Yahudi yang besar. Quraizah, Qunaiqah, Khaybar, Nadir. Ada empek. Empek-empek itu mengkhianati Nabi SAW. Okay, jadi ada satu keluarga ni Rasulullah SAW. Makna dia setiap kali, banyak kali cerita pasal Dajjal. Hari ni apabila para asatizah cerita pasal Dajjal, kita marah. Syek Dajjal. Sebab Nabi cerita banyak kali perihal Dajjal. Sampai sahabat pun risau. Agak Rasulullah banyak kali cerita pasal Dajjal. Agak Dajjal dah ada dekat kebun kurma gitu. Kata sahabat, ada seorang budak ni, dia punya kriteria apa? Dia punya penampilan dia, kriteria dengan Dajjal ni hampir 80-90%. Nama dia Ibn Sayyad ataupun Saf. Sampaikan Rasulullah SAW, makna dia cerita perihal Dajjal. Tak tahu Dajjal tu siapa. Cerita perihal. Makna dia semua khabar kan, apa yang Nabi cerita tu ada pada budak tu. Nama dia Saf, orang panggil Saf ataupun Ibn Sayyad. Jadi Abu Sa'id dengan Umar lihat keadaan Saf tu. Dia khabarkan inilah Dajjal. Tapi Nabi nak tabayun lagi. Nabi tabayun tak sampai nak habis. Tabayun tu mak panggil lari budak tu. Dan Abu Sa'id Al-Khudri ni pula, waktu orang, tapi Saf tu ataupun Ibn Sayyad tu, dia akhir masuk Islam. Kahwin pun ada anak. Dia berkahwin, lepas tu ada anak. Dajjal mandul lepas itu. Lepas tu dia keluar masuk Mekah Madinah.
Lepas tu dia mengadu kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ini Abu Sa'id Al-Khudri ni, mana handa sahabat kanan Nabi SAW, merawikan banyak hadis. Serupa Abu Hurairah, Abdul Rahman, kan Abu Hurairah. Nama penuh dia Abdul Rahman. Jadi apabila Ibn Sayyad ni jumpa dengan Abu Sa'id waktu nak buat haji, nak pergi ke Mekah. Lepas tu dia kata, wahai Abu Sa'id, kenapa orang Mekah gelar aku Dajjal? Sedangkan aku ni Islam, aku tak kafir. Lepas tu sedangkan aku ni keluar masuk Madinah. Lepas tu anak ramai. Kenapa orang khabar saya Dajjal? Abu Sa'id kesianlah. Sebab Mekah khabar dia Dajjal. Jadi Abu Sa'id pun tak juga. Takkan Dajjal berkahwin Nabi cakap Dajjal mandul. Takkan Dajjal Islam Nabi beritahu Dajjal ni kafir. Kesian dah ada tu daripada Abu Sa'id tu. Lepas tu akhir kalam dia. Itu yang buat Abu Sa'id risau. Apa kalam dia tuan-tuan? Kalam dia, akhir dia. Apa kalam dia? Dia katakan, wahai Abu Sa'id, kalau kau nak tahu Dajjal kat mana, dia tahu ke? Itu yang silibut lagi Abu Sa'id tu, buku-buku barang pula. Tak nak dongar, tak nak dokek dengan Ibn Sayyad ataupun Saf itu. Sampai sekarang lah. Tak ada ulama' yang mengatakan Saf itu ataupun Ibn Sayyad itu adalah Dajjal. Jadi Abu Sa'id ni sahabat kanan Nabi SAW, merawikan hadis Rasulullah perihal lidah. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata bahawa anak Adam apabila berpagi-pagi segera anggota berpesan kepada lidah, ujar mereka, wahai lidah, kami bermohon kepada Allah agar kamu harus lurus, kerana sesungguhnya jika kamu berlaku lurus, nescaya kami pun berlaku lurus, dan sekiranya kamu berlaku bengkok, nescaya kami pun turut berlaku bengkok. Jadi bangun tidur, kata Abu Sa'id, pesan-pesan kat lidah ni, jangan khabar benda-benda yang tak elok. Kalau dia khabar benda yang tak elok, yang lain akan ikut tak elok. Sebab lidah ni dokek dengan hati, dokek dengan telinga. Lepas tu satu tampek dengan mulut. Dia dokek dengan hati, dokek dengan telinga. Lepas tu satu tampek dengan mulut. Jadi kita berpesanlah dekat lidah kita supaya hati-hati. Kalau dia bengkok, yang lain akan turut bengkok. Dan saya berkata, dan makna yang terkandung dalam kata Abu Sa'id itu memberi pengertian bahawa ucapan lidah adalah memberi kesan kepada anggota tubuh seorang insan dalam mendapat taufik, dalam mendapat kekuatan atau terbiar tidak mendapat pertolongan ataupun taufik. Wallahu a'lam. Jadi dia punya kesimpulan apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id ini, maka jagalah lidah itu. Mana ini diperkuatkan oleh apa yang dihikayatkan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Basri adalah seorang alim, zahid, sangat warak lagi, bersifat berpuas hati dengan apa yang ada. Beliau tidak makan melainkan hasil kerjanya, di mana beliau pernah berkata, saya telah terbaca dalam kitab Taurat yang menyatakan bahawa orang yang bekerja sendiri akan bahagia dalam kehidupan dunianya dan matinya. Beliau juga mengambil upah menulis mashaf. Beliau wafat pada tahun 131 Hijrah di Bandar Basrah. Itu Malik bin Dinar ataupun nama dia Abu Yahya Malik bin Dinar Al-Basri. Berkata Malik bin Dinar bahawa beliau telah berkata, apabila anda melihat sifat keras pada hati anda, lemah pada badan anda dan terhalang dalam rezeki anda, maka ketahuilah bahawa anda telah bercakap pada perkara yang tidak memberi manfaat kepada anda. Maknanya payah kita nak beramal, lepas tu terhalang rezeki sebab apa? Kita tak jaga lidah kita. Itu yang pertama, masalah jikalau kita tak jaga lidah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dan kata Malik bin Dinar ataupun Abu Yahya. Payah kita nak beribadah, jadi losu, jadi letih.
Sebab apabila perkataan demi perkataan, kalam demi kalam yang kita keluarkan tidak memberi faedah, ataupun kalam yang haram, ataupun kalam yang maksiat, membuatkan lemah tubuh badan gitu. Tubuh badan lemah nak apa ni? Lemah nak beribadah. Sebab banyak nak bondo-bondo yang tak elok keluar pada mulut kita, memberi kesan kepada anggota badan, lagi-lagi pada hati kita. Apabila hati ni dah zulumat, hati ni dah gelap, maka payahlah kita nak beramal, payahlah kita nak melakukan bondo-bondo kebajikan. Apabila lidah kita tak jaga. Itu yang pertama. Kenapa kita kena jaga lidah kita? Kenapa lidah ni menjadi kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni dengan Allah, ustaz pun sama, kita pakat-pakat jaga lidah kita, kan? Makin nak dokek mati ni, makin jaga lidah kita. Bismillah. Berkata apabila perlu saja. Sebab nak dokek dah kan. Jangan bercita-cita kita nak buat bondo-bondo yang Allah Ta'ala larang. Kau dah ingat ayah-ayah sekalian, mana umur kita dengan izin Allah makin lama makin meningkat. Sebab dokek depan saya ni termasuklah saya sekali dengan izin Allah. Kan, suatu hari Allah Ta'ala akan ambil kita. Suatu hari. Jadi kita kena ingat elok-elok ayah ibu sekalian. Kita ni tidak menongkat langit. Umur umat-umat Rasulullah ni pendek-pendek. Tak macam umur umat-umat terdahulu sampai 1000 tahun. Sampai 500-600 tahun. Kita ni umur 63. Umur Rasulullah 63. Ada yang 68, 70 lebih. Umur panjang kita minta dengan Allah biarkan bermanfaat. Umur panjang biarkan dengan amal. Bukan umur panjang kita buat bondo-bondo yang mungkar. Itu tak ada makna umur panjang dah. Biarkan umur kita 70, 80. Tapi jaga salat jemaah kita. Jaga lisan kita. Nah, itu makna umur panjang. Ulama bahas 4 bondo dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahas mengenai umur panjang. Apa yang dimaksudkan umur panjang? Yang kita tahu maksud umur panjang ni apa? Kita lama hidup. Maksud umur panjang yang kita tahu, kita lama hidup. Mana lama umur panjang lah, lama hidup kita. Umur panjang ditafsirkan apabila kita hidup setelah ketiadaan kita, orang menyebut-nyebut akan kebaikan kita. Itu makna umur panjang. Setelah kita tak ada, orang menyebut-nyebut kebaikan kita. Itu umur panjang. Dan lagi satu umur panjang, hari inilah umur kita panjang. Kita boleh bernafas lagi. Umur ni yang ada ni dengan izin Allah, kita banyak melakukan bondo-bondo kebajikan. Jangan malih-malih ayah-ayah. Ustaz pun sama. Itu dengan izin Allah, pak saudara meninggal. Dapat berita pukul 2-3 pagi. Stroke. Lepas tu paru berair, minum air, tak lepas, sangkut dokek-tokak, dah bertakung sebab hati dah penuh air. Jadi tak boleh nak bernafas lah. Dah bertakung lah, meninggal. Masya Allah, umur baru 65 ke 68. Meninggal. Apabila dah tahu meninggal, kita yang tahu tu pukul 2-3 pagi tu tak lalap tidur. Pusing kanan tak lalap, pusing kiri tak lalap. Sebab terasa yang kita ni pula berambak lah hati. Ya Allah, hai, bangun-bangun nak mati kau ni. Ya Allah. Istighfar banyak-banyak kan. Malam tu juga dengan Allah insaf, tuan-tuan sekalian. Jangan main-main. Sebab sakaratul maut ni, dia tak beritahu datang bila. Yo, sungguh kadang-kadang kita tengah minum, tengah makan, tengah duduk macam ni, tengah berceramah, beramai asatizah berceramah meninggal. Tengah berceramah, sabut, poning, jatuh kat situ. Tengah karaoke pun meninggal, tengah berjoget pun meninggal. Tengah buat maksiat, wa iyadzubillah. Itu sebab kena jaga lidah kita. Sebab dengan izin Allah hari ni, ayah ibu, mana hari ni memang nak dokek-dokek atamatul al-kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Kematian sana sini dah. Bunuh dah sana sini dah. Masya Allah, kek tompek kita hari-hari dengan kes bunuh. Jadi itu makna dia apa? Itu makna dia nak dokek dah kiamat ni. Jadi dengan izin Allah kita kena jaga-jaga dalam lidah kita, lisan kita. Serba-serbilah dalam amal kita. Jadi biar umur panjang ni biar bermanfaat. Pegang elok-elok. Ini bukan ustaz bagi tahu, ini Rasulullah bagi tahu. Ini dibahaskan dalam kitab makna umur panjang. Dah ada menantu tu, dah ada cucu tu, ready awal-awal. Jangan ingat kita awal lagi. Lagi-lagi kita dah ada penyakit kan. Ni ada penyakit makin rancak pula dia. Dah ada penyakit makin rancak, makin ranggi pula.
Makin karap pula pakai suajin, makin karap pula pakai baju kotak-kotak masuk dalam, perut terkeluar. Tu masalah tu. Makin karap pula pakai seluar pendek. Jadi dengan izin Allah, jadi kita kena hati-hati. Apa yang kita bahaskan mengenai lidah, dia akan jadi lomah. Kita cakap benda yang tak elok, dia akan jadi lomah. Lomah kita nak ibadah itu, kita takut tu. Satu balo yang besar, kita nak ibadah jadi lomah, jadi losu. Antaranya kalau kita bahas pula dalam depan sikit bahagian hati, makna banyak zulumat. Kata ulama, ketahuilah, kata Imam Ghazali, apabila kamu lemah melakukan ibadah, tak bersungguh-sungguh dalam ibadah, ketahuilah hati itu sudah dibelenggu dengan dosa banyak. Itu sebab kita kena hari-hari istighfar, taubat akan apa yang kita buat. Jadi percakapan kita yang membuatkan lemah tubuh badan kita kan. Lemah, bondo lain kita kuat tu. Kono ibadah ni, ya Allah, lambi. Lemah. Sama lah macam saya dengan izin Allah. Kat sini tak apalah, masa saya terbuka, saya tengah bercakap. Kono depan mufti, kono depan jabat agama, depan apa? Buat multaqa untuk para asatizah yang mengajarkan Negeri Sembilan. Kono babo datang, ngajar bab tauhid, Masya Allah. Tengok lebih teruk pada tuan-tuan. Lebih teruk. Senior semua ni. Lah babo aja, mana nak sepangsio ngajak tauhid. Memang lurus je lah tuan-tuan. Tak ada nak golak-golak babo ngajar. Nak ngajar bab tauhid nak golak-golak, gila boleh rosak akidah kan. Jadi Masya Allah kita pun sama-sama lah. Cuma lebih sikit lah si duduk kat sini. Tak adalah lebih mana. Jadi kita sama-sama ingat ayah ibu. Sebab kita ni nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak tahu bila kita nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baru-baru ni tengok dengan izin Allah orang meninggal masuk dekat dalam kubur, masuk dekat dalam lahat, Masya Allah, pergi takkan kembali dah. Jadi suatu hari kita pun sama-sama akan jadi macam tu. Itu sebab dengan izin Allah kita kena beringat banyak-banyak, kena istighfar banyak-banyak yang kita ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan melampau nak kita hidup atas muka bumi ni. Ini semua kepunyaan Allah. Apa yang ada kat rumah tu semua Allah Ta'ala punya. Bahkan ada kat diri kita ni semua Allah Ta'ala punya. Bahkan apa yang kita bahas lidah kita ni semua Allah Ta'ala punya ayah-ayah sekalian. Tak ada kita punya. Ingat lahir kita, surat bonang pun tak ada. Apa yang kita ada waktu lahir? Tak ada. Kita lahir tak ada apa pakaian. Macam tu keadaan kita. Apabila Allah Ta'ala bagi peluang kita hidup, jadi sombong pula kita. Jadi jauh lah kita kepada Allah. Lidah kita ni payah bonang nak sabut akan perkataan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, biarkan hidup kita ni ada manfaat. Yang kita bahas, yang ulama' beritahu, jaga lisan lidah kita kan. Makin kita macam ni dengan Allah, makin kita jaga kita punya lisan. Itu yang pertama, kenapa kita kena jaga lidah. Yang kedua, pemeliharaan waktu anda. Pemeliharaan waktu anda kerana sesungguhnya kebanyakan apa yang dicakapkan oleh seseorang selain daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, maka paling kurang percakapan itu adalah sia-sia yang akan menghilangkan waktu percuma tanpa faedah. Jadi kalau kita cakap selain berzikir, zikir ni apa? Zikir ni membesarkan Allah dari sudut lisan. Selain benda-benda tu dia sia-sia. Jadi makna dia, masa kita terbuang apabila lisan kita tidak menyebut, tidak memuji Allah. Dia jadi sia-sia. Kita lelaki ni, orang kaji, berapa patah perkataan? 5,000. Kita lelaki ni, berapa patah perkataan? Satu hari keluar, 5,000. Kalau perempuan, 20 hingga 25,000. Bini kita banyak. Ataupun anak perempuan lah. Perempuan 20 hingga 25,000. Patah perkataan yang keluar. Kita keluar peribu ayah, kita keluar satu hari, lelaki lebih kurang 5,000 patah perkataan. Jadi perkataan yang diterima adalah perkataan yang menyebut ataupun memuji akan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih daripada itu tak ada faedah, kata ulama. Menghilangkan waktu, mana percuma tanpa faedah. Kita cakap selain membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan cerita bahawa Hasan bin Abu Sinan, siapa Hasan bin Abu Sinan? Hasan bin Abu Sinan Al-Basri adalah seorang tabi'in wa tabi'in yang sangat kuat ibadahnya dan amat benar dan lurus sifatnya. Kata ulama' ni,
Hasan bin Abu Sinan, beliau melalui sebuah bilik yang telah disiap bina. Lantas beliau berkata, sejak berapa lamakah dibina bilik ini? Kemudian setelah tersedar, beliau menghalakan celaan terhadap dirinya dengan berkata, wahai diriku yang tertipu, kamu menanyakan tentang perkara yang tidak memberi manfaat kepadamu, dan dengan itu beliau telah menghukumkan dirinya dengan berpuasa selama setahun. Allahu Akbar. Faham tak cerita ni? Apa terjadi kepada Hasan bin Abu Sinan? Tak ada apa pun, lalu-lalu dekat topi lorong, nampak bangunan, selalu lalu tak ada. Lepas tu dia khabar dalam hati dia, dia tanya bila bangunan ni ada kat sini ni. Lepas tu dia tersedar, dia beritahu, Allah hai, pertanyaan tu pertanyaan yang sia-sia. Lepas tu dia mencelakan atas diri dia, menghinakan atas diri dia, menghukum puasa setahun. Punya dahsyat tuan-tuan sekalian. Makna ni apa yang kita dapat ibrah dia, pengajaran dalam cerita Hasan bin Abu Sinan ni. Bagaimana keadaan perkataan lidah. Ni kita bincang bab lidah kan. Lisan dia ni, maknanya menanyakan benda yang tak perlu tanya pun. Dia ni tak ada apa-apa pun tuan-tuan sekalian. Bukan dia DO, bukan dia apa, bukan dia wakil rakyat. Cuma apabila dia menanyakan benda tu, dia merasai pertanyaan itu, mana lisan ayat perkataan yang keluar tu, mana perkataan yang sia-sia, tak tanya pun tak apa. Dan ni dahsyat. Bagaimana keadaan Hasan bin Abu Sinan? Lepas tu apa dia buat? Puasa setahun. Kalau nak dibanding dengan kita tuan-tuan, Allahu Rabbi, berapa banyak dah tuan-tuan sekalian kita bertanya yang bondo yang tak sepatut Allah. Itu sebab ngaji bab tasawuf ni tuan-tuan sekalian, memang kita kena banyak istighfar kan. Dahsyat tuan-tuan sekalian, Allah Rabbi. Apa dihukum itu? Berpuasa selama setahun. Mana hukuman dia nak ajar diri dia ni, lepas ni mulut kau, lidah kau kena jaga. Bagaimana seorang yang alim ni takut tak buat, tak cakap benda haram tak? Dia cakap benda haram kau? Tidak. Mana dia cakap benda haram? Tetapi Hasan bin Abu Sinan ni mana nak mengeluarkan perkataan tu. Nak mengeluarkan perkataan, mana perkataan yang bukan menjadi faedah pada diri dia. Jadi takut sangat-sangat Hasan bin Abu Sinan sampai satu tahap dia mencela, lepas tu dia marah diri dia, lepas tu dia hukum puasa setahun. Jadi kita, mana dia bodoh ni, kita nak seperti Hasan bin Abu Sinan. Kita tak tahu berapa juta tahun kita kena puasa. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan, yang mana dia tak memberi faedah pada diri kita. Kita tak tahu berapa lama, berapa banyak kita kena puasa. Kalau Hasan bin Abu Sinan dia ambil memang satu perkataan, mana menanyakan benda yang tidak berfaedah, dia ganti, mana dia puasa sunat selama setahun. Bagaimana keadaan kita? Keadaan kita hari ni, tak tahulah berapa tahun kita nak ganti. Tapi itulah pedoman kita lihat bagaimana keadaan Hasan bin Abu Sinan. Dia tunjuk kepada kita ni ayah-ayah sekalian, bagaimana penjagaan lidah kita. Supaya lidah kita ni dijaga dengan elok, dijaga dengan betul. Saya berkata, ia alangkah bagusnya bagi orang-orang yang memberi perhatian berat terhadap keselamatan diri mereka. Alahai kesiannya kepada orang-orang yang alpa lalai terhadap keselamatan dirinya, yang menempah kecelakaan dengan mencabut tali pengikat-pengikat. Tali pengikat ni makna dia, ulama terangkan apa makna tali pengikat-pengikat ni. Makna tiada kawalan, melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang menurut dorongan hawa nafsu tanpa malu, dan akhirnya mencelakakan diri sendiri. Jadi tak ikut lidah dia, mencabut tali pengikat-pengikat kudanya dan mengendurkan tali kendaliannya, dan kepada Allah juga dimohonkan pertolongan. Jadi mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala bantu kita punya fizikal perbuatan lidah kita ni daripada menyebut bondo-bondo yang tak elok. Dan sesungguhnya benar dan eloklah penyair berkata. Apa kata penyair? Rebutlah peluang untuk bersolat 2 rakaat pada waktu malam yang gelap pekat. Apabila adalah anda seorang yang mempunyai masa lapang dan masa beristirahat.
Dan apabila anda mahu bercakap sia-sia dalam kebatilan, maka gantikanlah di tempatnya dengan bertasbih kepada Tuhan. Melazimkan berdiam diri lebih baik daripada bercakap, meskipun anda seorang yang fasih lidah bercakap. Jadi nasihat yang dua awal syair itu, kalau kita nak bercakap yang sia-sia dalam kebatilan, maka gantilah benda tu dengan bertasbih, memuji Allah, melazimkan berdiam diri walaupun kita ni orang yang fasih dalam bercakap, melainkan percakapan yang mengundang kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Insya-Allah nanti yang seterusnya 3, 4, 5 kita bahas minggu nanti. Sebab panjang dia punya perbahasan, takut tak cukup masuk. Jadi insya-Allah perbahasan kita sampai muka surat 184 mengenai lidah yang membuatkan kita wajib menjaga lidah kita. Jadi ibrah pada pengajian pada malam ni, ibrah ni makna dia pengajaran lah. Ibrah mana kita lihat bagaimana keadaan kesempurnaan takwa itu apabila kita menjaga lisan ataupun lidah kita. Jadi dengan izin Allah kita kena jaga lidah kita. Dia lidah ni kalau kita tak jaga, kalau kita cakap benda-benda yang tak elok, dia memberi kesan kepada anggota-anggota yang lain. Itu yang ulama beritahu, apabila tak jaga lidah, kita jadi losu, kita jadi lemah, lagi-lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi aktif apabila benda tu kebatilan ataupun kerosakan. Jadi kita kena jaga lidah kita. Lagi-lagi di usia kita hari ni lah, kan? Kita juga jaga lidah kita elok-elok. Jadi umur yang Allah Ta'ala berikan ni, biarkan perkataan kita ni, zikir kita, selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan jalan Allah, mana bukan makna kat rumah sekarang kita senyap, tak cakap dengan bini, tak cakap dengan kawan. Cakaplah tapi jangan sia-sia. Kalau kita lihat Hasan bin Abu Sinan tanya bangunan bila nak siap, dia marah diri dia, bahkan dia hukum puasa setahun. Jadi kita nak ikut seperti Hasan bin Abu Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri, seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain, payah. Memang kita tak mampu nak ikut. Sekurang-kurangnya yayah kita tahu penjagaan lidah ni macam mana. Jangan sampai kita tak tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana nak jaga lidah kita. Jangan kat rumah sekarang bisu, tak cakap apa-apa. Kan polik pula bini balik kan pokokno ini nak terbiat kau ke apa. Jadi dengan izin Allah makna kita jaga perkataan kita. Kalau benda yang batil kita tukar dengan apa? Zikrullah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sekian saja perbahasan kita akhir kalam 184. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.